Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita sambung kitab Perukunan. Bagaimana kita berhenti pada perbahasan percaya akan hari kemudian, hari kiamat. Muka surat 4 Jawi bawah tu. Rumi muka surat 9. Rumi muka surat 9 yang kelima. Oh, kita membahaskan berkaitan dengan rukun ni. Ya. Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima iaitu percaya kepada hari kemudian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kelima, percaya akan hari kemudian. Hari kemudian, ulama mengatakan hari kemudian ataupun hari kiamat ataupun hari akhirat ada 12 fasa. Yang pertama, alam barzakh. Alam barzakh tu awal-awal tu dah termasuk dah hari kemudian tu. Bila mati akan berpindah daripada alam syahadah, alam kita ni, kepada alam barzakh dia panggil. Itu permulaan kiamat lah tu bagi kita, bagi yang mati tu. Pertama, alam barzakh. Kemudian akan berlaku tiupan sangkakala. Itu juga termasuk dalam hari kemudian, hari akhirat lah, hari kiamat. Alam barzakh, tiupan sangkakala, dibangkitkan, hari dibangkitkan, padang mahsyar, syafaat, hisab, pembahagian catatan amalan, mizan, haud ataupun kolam, ujian keimanan seseorang, sirat, dan last sekali jambatan sebelum ke syurga tu. Last sekali itu. Dia ada 12 fasa yang bermula daripada alam barzakh. Bermula pada alam barzakh. Tu boleh tengok kat muka surat 9 tu. Kalau Rumi tu, Rumi 9. Percaya akan hari kemudian artinya menyungguh dengan hati akan bahawa hari yang kemudian itu hari kiamat. Kiamat tu bangkit, qiyam diri, hari kiamat tu hari kebangkitan. Jadi hari yang kemudian, hari kemudian tu pula, apa maksud hari kemudian? Hari kemudian maksudnya habis hari, dah tak ada hari. Lepas pada tu, itu dia panggil hari kemudian. Sebenarnya hari kemudian tu bukan hari.
Sebab nak ada hari, kena ada matahari. Ada matahari, ada bumi, berpusing, kan? Pusing, barulah jadi hari. Siang campur malam, sehari dia panggil. Jadi kalau tak ada matahari, tak adalah hari. Habis tu hari kemudian tu apa? Hari setelah tak ada hari. Maknanya hari tu dah tak ada. Semua dah kan dah hancur lebur semua pada hari kiamat tu. Maka selepas pada tu dia panggil apa lepas pada tu? Nak panggil apa? Dia panggil hari kemudian. Hari kemudian tu selepas. Hari selepas. Hari selepas tiada lagi hari. Tu hari kemudian tu. Ataupun hari kiamat. Hari kiamat tu qiyam, berdiri atau bangkit. Hari kebangkitan, yang dah mati tu kemudian dibangkitkan balik. Hari kemudian itu hari kiamat, lagi akan datang ia hari kesudahan dunia, penghujung hari itu. Cuma kalau kita baca hadis, kita baca Quran, kita dengar riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hari tahun pada hari kiamat, itu bukan hari. Itu nak bagi tahu lama je. Sebab dah tak ada hari dah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dekat pada mahsyar nanti, bila kita perhati, kita ingat-ingat kita duduk kat dunia ni kan, duduk menunggu lama pun. Beribu-ribu tahun menunggu. Dia panggil mauqif, berdiri untuk menunggu perbicaraan. Lama, beribu tahun. Jap. Bila sebut ribu tahun, maknanya 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 hari 24 jam. Tapi waktu tu mana ada matahari dah, kan dah kiamat. Matahari semua dah hancur. Bukan nak bagi tahu hari tu, nak bagi tahu lama je. Kemudian pergi jumpa Nabi Adam. Minta Nabi Adam, pohonlah pada Allah supaya mempercepatkan sikit. Nabi Adam kata, nafsi, aku, engkau. Kemudian 1000 tahun pula pergi cari Nabi yang lain. 1000 tahun cerita tadi. Kita hidup ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan, 1 isyak je seumpama. Kita hidup kat dunia ni seumpama 1 isyak je. Berapa jam aja. Itu bukan nak dari sudut minit jam tu, nak bagi tahu lama tu aja. Sebab dah tak ada dah hari kesudahan dunia. Dah tak ada hari dah sepatutnya. Cuma nak faham macam mana? Kena sebut jugalah hari. Nak faham macam mana? Jadi hari kiamat ni pasti akan datang, dan dirahsiakan waktunya. Dan kenapa dirahsiakan waktu? Kerana pertama, yang paling besar sekali kita kata, kalau kita tahu bila kiamat, kita akan tunggu dekat-dekat lah. Orang kata gitu, sebenarnya tidak. Kita tak tahu bila hari kiamat itu rahmat. Sama macam kita tak tahu bila kita mati. Allah rahsiakan bila kita mati. Allah rahsiakan bila kiamat. Itu rahmat bagi kita. Tahu tak? Orang yang dah tahu bila dia kena gantung, katalah dia buat salah apa, jual dadah ke apa, bunuh orang ke, akhir sekali dijatuhkan hukuman bersalah dan akan digantung lagi 3 bulan. Tahu tak? Hidup dia 3 bulan tu terseksa. Sebab dia tahu bila dia nak mati. Walaupun setahun lagi kau pun akan digantung, pun terseksa. Sebab tu banduan akhir ni dia tak beritahu bila kena gantung. Dia cuma nanti. Tapi dah memang kena gantung kau, tapi tak tahu bila lagi. Mudah-mudahan dapat pengampunan diraja. Dia kata gitu. Sedangkan tak semestinya, mungkin tak dapat. Cuma tak beritahu bila tarikh tu. Bila dia beritahu? Esok nak gantung, hari ni beritahu. Masa tu awak nak makan apa? Kita orang belanja. Boleh makan masa tu? Tak lalu dah nak makan. Nak beritahu, bila kita tahu bila kita nak mati, bukannya semudah atau sebagus kata kalau tahu kita nak mati bila, kan senang. Tak boleh. Tak boleh buat apa. Malah sila-sila nak makan pun tak boleh. Duduk tikar sejadah aja. Kalau makan pun tak boleh, duduk tikar sejadah, nak bangun sembahyang macam mana? Dah tak tidur, nak tidur pun tak boleh. Sebab dah tahu dah, lagi seminggu mati, lagi 2 minggu mati, lagi sebulan mati. Boleh? Sedangkan bila doktor kata awak ni kalau ikut ilmu kami, pengajian kami, 6 bulan lagi mati lah, pun lagi down dia. Sebab tu bila kita tak tahu bila hari kiamat, itu adalah satu rahmat bagi kita. Tapi itulah, bila begitu, itu yang kita rasa kita boleh hidup, kita boleh makan, kejap lagi nak makan lagi, lepas tu semayang malah, puasa malah.
Malah baca Quran, malah mengaji. Sebab apa? Sebab tak tahu lah bila nak mati. Itu dari segi keburukan. Dari segi kebaikan, kita boleh hidup. Kalau kita dah tahu bila kita nak mati, kita dah mati dah pun awal-awal lagi. Kerana itu dirahsiakan hari kiamat. Yang pertama sebagai ujian bagi kita. Yang kedua untuk kita hidup. Kita nak hidup. Dan mempercayai hari kiamat ni memang tak berapa susah sangat. Sebab kita telah diasuh daripada kecil bahawasanya pasti ada hari akhirat, hari pembalasan. Kita dah diasuh daripada kecil. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku, ketidakadilan yang berlaku, kita yakin datang sendiri. Mesti ada hari yang adil nanti. Kita tengok, orang kafir kaya-raya. 10 orang terkaya di Malaysia kafir. Dunia pun kafir. 100 orang yang terkaya di dunia kafir semua. Adil tak? Kita sembah Allah, Tuhan yang sebenar. Mereka tak sembah Allah. Mereka sembah patung, mereka sembah makhluk. Tiba-tiba kita pula yang miskin, mereka lagi kaya. Adil tak? Tak adil lagi kita. Mesti ada hari keadilan nanti. Bila hari keadilan nanti, kita dapat pembalasan yang baik, syurga. Waktu tu dia kata, memang adil sungguh. Memang dia dapat dunia je, aku dapat syurga. Pasti ada. Tak mungkin kita yang agama benar, kita yang sembah Tuhan yang benar, dengan mereka yang sembah Tuhan yang salah, mereka lagi kaya. Tak adil sebenarnya kalau tengok dari sudut dunia. Tapi kalau kita luaskan sampai ke akhirat, adil lah. Dia dapat kat dunia, kita dapat kat akhirat. Mana? Malah kita lagi untung, sebab kita selama-lamanya ke syurga. Jadi bila berlaku, kita tengok apa kesenangan yang berlaku orang kafir dapat, macam syurga dah bagi dia dunia ni. Kita akan kata, kalau hidup ni hanya dunia je, dan Allah itu adalah Tuhan yang benar, tak adil macam ni. Pasti ada satu alam lain, iaitu alam akhirat, yang waktu tu adil. Pasti ada. Dan kita tengok, orang baik kena aniaya, orang jahat elok. Kalau lah sekadar dunia je patut habis, tak adil. Patut orang baik lah. Orang baik lah hidup selesa. Orang jahat hidup sengsara. Ini tidak. Yang kita nampak, orang yang dianiaya, orang baik hidup dia Allah. Orang jahat hidup dia terjaga, siap ada bodyguard lagi. Orang kena tipu, merana sampai mati. Kena tipu hutang ke, kena tipu apa ke, jadi penjamin ke, orang kena tipu lah. Orang tu kena tipu, merana sampai mati. Orang yang menipu, elok-elok ada. Kejap pergi situ, kejap pergi luar negara, kejap pergi situ. Cuba kita tengok yang tipu umrah baru ni, kecoh baru ni. Tengok hidup. Lepas kena tangkap dah lah sekarang ni. Cuba kita tengok, adakah adil macam tu? Kalau sekadar habis kat dunia, habis dah. Tak adil. Pasti ada selepas pada itu, hari kemudian lepas pada itu yang adil. Pasti ada hari pembalasan. Pasti. Akal kita yang sejahtera, kita akan kata pasti ada hari pembalasan. Dalamnya tu maksud pada hari kiamat tu dibinasakan Allah Ta'ala segala alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Mana banyak alam. Alam apa je lah. Semua alam dimusnahkan. Segala alam yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Alam jin, alam malaikat, alam syahadah, alam tak apa nak sebut, alam roh, alam lahut, malakut, jabarut. Semua je, banyak mana alam ada yang kita tahu, mungkin yang kita tak tahu. Mungkin ada alam lain yang kita tak tahu. Semua akan dibinasakan. Dia bagi contoh, daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan isi keduanya, semuanya binasa. 7 petala langit, 7 petala bumi. Bahasa dulu, petala. 7 petala langit, dia jarak-jarak. 7 petala bumi, dia rapat-rapat. Bumi ini ada 7 lapis. 7 lapis. 7 tu rapat-rapat macam kuih lapis. Langit pun ada 7. Nabi Mi'raj, Nabi cerita kita, dia antara satu langit dengan satu langit 500 tahun perjalanan. Maknanya langit, ni langit pertama, ni langit kedua, ni langit ketiga, ni langit keempat. Dia tak rapat. Tapi bumi, 7 petala bumi, 7 lapis bumi, dia rapat-rapat. Melekat. Melekatlah istilahnya.
Dan isi keduanya semua tadi musnah. 7 petala langit, 7 petala bumi musnah. Dan dalam apa-apa yang ada isinya semua musnah. Dan demikian segala jin musnah juga. Jin tak nampak, musnah juga. Manusia musnah juga. Dan segala malaikat musnah juga. Dan segala binatang. Sebenarnya apa-apalah, semua sekali. Cuma ada dikecualikan 10 yang tak musnah. Memang dalam kitab kata semua dibinasakan. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Semua yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah. Walaupun ayat Quran sebut gitu, para ulama mengatakan ada 10 perkara yang tak musnah bila tiupan sangkakala. Bila kiamat nanti dia tak musnah. Selain pada Allah lah, Allah memang tak musnah. Selain pada Allah ada lagi 10 makhluk. Bukan Allah lah, makhluk. Allah tu dah satu dah. Allah tak musnah, pastilah Tuhan. Lepas tu ada lagi makhluk dengan maksud Allah yang cipta, dan kemudian Allah tak musnahkan dia ketika kiamat. Ada 10. Yang pertama, yang paling terkenal dipanggil ajbuz zanab. Tulang apa? Tongkeng. Tulang yang ada, apa istilah dia panggil tu? Sampai belakang ni, tulang belakang bawah, dekat punggung bawah. Sulbi wa taraib tengah-tengah tu. Orang sini panggil apa? Tak tahu. Tulang tu. Bukan sulbi. Sulbi taraib ada 2. Sulbi wa taraib dekat tengah. Ujung lepas daripada tulang belakang tu turun sampai ke tulang yang lembut tu. Bukan tulang keras, tulang lembut tu kan. Kalau tulang ayam kita boleh makan tu dia panggil apa? Tongkek. Tongkeng. Tongkeng uduh bunyi. Tongkeng tu. Ujung. Halus sangat. Ajbuz zanab. Itu kiamat tak musnah. Ada. Kenapa? Ajbuz zanab ni dia tak musnah. Dia macam benih manusia. Dia tak mati. Yang lain semua hancur. Satu. Yang kedua roh. Roh tak musnah. Yang musnah jasad. Jasad musnah, badan. Tapi roh tak musnah. Kenapa tak musnah? Dia Tuhan ke? Bukan, Allah yang mengekalkan. Bukannya dia macam Tuhan lah juga. Tidak, Allah yang kekalkan dia. 10 perkara ni Allah kekalkan. Ajbuz zanab, roh. Kemudian jasad para nabi. Jasad para nabi pun tak musnah. Kemudian ada kata setengah riwayat Nabi Idris. Nabi Idris je. Malah Nabi Idris ni hidup-hidup masa kiamat tu. Nabi yang lain dia wafat tapi tak musnah jasadnya. Wafat tapi tak musnah. Nabi Idris tak wafat, hidup-hidup dan tak musnah. Kerana dia duduk dalam syurga waktu tu. Ada kisah lah waktu tu. Bila-bila kita ceritalah kisah tu. Kenapa Nabi Idris orang aja yang tak musnah dan hidup. Nabi lain mati, wafat, tak musnah juga. Syuhada, orang mati perang, mati syahid, tak musnah juga. Jasad dia tak musnah. Syurga tak musnah. Neraka tak musnah. Arash tak musnah. Kursi tak musnah. Luh mahfuz tak musnah. Dan last sekali qalam tak musnah juga. Qalam ni adalah setengah ulama kata qalam adalah makhluk yang pertama Allah cipta. Sebelum Allah cipta apa-apa hanya ada Allah saja. Apakah yang first kali Allah cipta? Apa dia? Ada banyak khilaf lah. Yang paling masyhur adalah dan yang paling kuat adalah qalam. Kalau pernah Nabi Mi'raj, Nabi naik sampai langit ke-7, Nabi bunyi dalam kisah dia bunyi gitu, bunyi gini. Nabi kata tanya Jibril, apa tu? Qalam sedang menulis. Menulis apa? Menulis apa yang terjadi ni? Takdir semua ditulis. Daripada bila ditulis? Daripada dia mula diciptakan. Dia makhluk yang pertama diciptakan. Tapi adalah khilaf lain yang kata lain. Yang lain ada riwayat lain kata yang Allah cipta yang pertama adalah air. Ada kata makhluk yang pertama Allah cipta Nur Muhammad dan sebagainya. Tapi yang paling kuat dan yang paling masyhur adalah qalam. Cuma tak kisahlah mana-mana satu pun, sekadar riwayat saja. Kemudian maka dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya. Pada tadi tiupan sangkakala yang pertama.
Tiupan sangkakala yang pertama, semua musnah. Yang tak musnah Allah saja, dan Allah kekalkan 10 perkara tadi. Okey. Kemudian selang berapa lama ditiup pula sangkakala yang kedua. Bila ditiup sangkakala kedua, ni. Kemudian maka dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya. Maksudnya yang dah musnah tadi dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Dikembalikan nyawanya kepada tubuhnya dan dihimpunkan segala makhluk kepada mahsyar. Dihidup. Macam mana boleh hidup? Boleh hidup daripada ajbuz zanab. Allah turunkan seumpama hujan, kena dekat ajbuz zanab tadi, kemudian dia naik jadi manusia balik. Dia macam benih lah, macam biji benih. Jadi kita balik. Dan Allah kembalikan nyawa kita. Allah kembalikan tubuh badan kita. Kata Imam Ghazali, yang kita potong-potong semua Allah sambung balik. Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya, rambut kita potong panjang mana dah? Daripada sejak lahir sampai meninggal. Habis, tak tahulah panjang mana. Sebab tu Imam Ghazali kata, ketika berjunuk, perempuan ataupun lelaki, sama ada berjunuk ke ketika haid, ketika nifas, jangan potong kuku, jangan potong bulu-bulu rambut semua. Kalau potong juga, Imam Ghazali kata, nak mandi nanti mandikan sekali. Tak wajib. Tak wajib. Bukan wajib. Cuma Imam Ghazali sarankan supaya mandikan sekali. Pertama kata jangan potong dulu. Kalau potong juga tak berdosa. Tapi mandikan sekali. Kalau tak mandikan sekali pun tak berdosa. Habis tu jadi apa? Nanti dibangkitkan kat padang mahsyar, panjang rambut, tempat yang tak mandi junub tu akan berbelang. Kalau tengok rambut dia panjang, berbelang-belang-belang, sah tu. Suka tanya junub lah dia potong. Kalau kita kuku tak tahulah panjang mana. Kalau kata ketika potong kuku ada kalangan berjunub, tak mandi junub lah, dan tak mandikan sekali, maka akan dia belang. Belang. Tengok, 4 kali kau kan kerat kuku dalam keadaan berjunub, lepas tu tak mandi kan. Tu je lah. Itu pun kata Imam Ghazali. Ulama lain kata tak gitu pun. Jadi dikembalikan semua tubuh badan yang terpotong-potong, kena potong kecil manis ke apa, semua dikembalikan balik. Dikembalikan balik. Dan dikembalikan balik macam mana dia mati. Maksudnya umur berapa dia mati. Dia mati umur 10 tahun, bangkit umur 10. Dia mati umur 100, bangkit umur 100. Yang kata dekat akhirat jadi laki umur 33, perempuan umur 17 tu, itu dah masuk syurga. Melangkah masuk syurga, bertukar. Jadi 33 tahun. Tapi sebelum di padang mahsyar, macam mana mati tu lah. Kalau mati tu, jangkut semua disambung balik lah. Sebab nak jadi saksi nanti. Semua. Dan malah dikembalikan cara bercakap, dikembalikan cara berjalan, semua. Kalau kita kenal kawan kita tu cakap laju. Kalau dia kelang kabut, Allah tahu dah dia tu. Nanti dekat badan mahsyar silap-silap kita dengar, macam kenal lah suara ni. Kawan aku. Jalan sikit, cara berjalan akan dikembalikan nanti di padang mahsyar nanti. Bukan dikembalikan tubuh badan aja, dikembalikan dengan cara berjalan, cara bercakap, semua dikembalikan balik. Dan dihimpunkan makhluk kepada padang mahsyar. Semua dikumpul kat padang mahsyar. Bila semua dikumpul kat padang mahsyar, lepas pada tu, dan dikira-kira. Bukan sekadar kumpul kat padang mahsyar. Kumpul kat padang mahsyar seronok, reunion. Tapi tak begitu. Dan dikira-kira ia akan mereka itu. Ada kira hisab, kira-kira tu hisab. Ada kira-kira dan ditimbang segala amal mereka itu. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu nanti tentang apa amalan-amalan yang dibuat. Dan dia akan dihisap walaupun sebesar zarrah. Walaupun sebesar zarrah akan dihisap. Dan yang dihisap ni hanya orang beriman. Orang tak beriman dia tak dihisap dah. Nak hisap apa? Dia tak beriman awal-awal lagi. Hisap ni nak kira dosa pahala. Yang jika pahala berat, masuk syurga. Dosa berat, masuk neraka. Sebab tu ada orang ada iman aja. Kalau orang dah tak ada iman, macam mana kebaikan dia buat banyak sekalipun, dia jadi seumpama dalam surah Al-Ankabut tu. Ankabut ni apa? Labah-labah. Macam sarang labah-labah aja. Orang kafir, perbandingan orang kafir buat amal baik seumpama macam sarang labah-labah. Tak kuat, kena angin sikit habis dah.
Jadi kerana apa? Kerana mereka tak ada iman. Bila mereka tak ada iman, dekat padang mahsyar nanti tak bincang apa lagi. Tak ada berapa yang nak dibincangkan. Yang nak dihisap-hisap ni, mereka yang ada iman, walaupun iman tu sebesar zarah. Bila ada iman, baru ada bincangnya. Amalan yang dia buat, baru diterima. Ataupun tak diterima, baru cerita. Kalau iman dah tak ada, tak guna. Sedekah hari mereka tak guna. Kan orang kafir, orang bukan Islam, Allah balas kebaikan dia di atas dunia kan. Kadang-kadang anak-anak dia jadi baik je. Aman je nampak hidup orang kafir ni. Sebab dia orang baik. Sebab orang kafir ada je baik. Baik ni sebab apa? Baik ni sebab hidup. Ni sebab agama tak baik lah. Baik aja dia baik. Malah dia lagi baik pada orang Islam kalau kita tengok. Dari segi amalan dia tu. Dengan jiran baik. Jadi bila macam tu, Allah balas kebaikan dia tu di atas dunia. Anak-anak dia semua baik-baik. Jadi dia tak susah hati. Orang Islam ni anak punya lah perangai. Jadi Allah balas. Dan ada yang mati mudah. Mati dia mudah je. Orang Islam nak mati punyalah nampak sakit, perit. Dia mati mudah, elok aje. Kenapa? Allah balas kebaikan yang dibuat yang tak ada nilai kat akhirat. Allah balas atas dunia. Tapi kalau orang tu ada iman, walaupun sebesar zarah, barulah ada timbang. Barulah ada yang sabar dia dikira ke tidak. Ibadah dia kira ke tidak. Baru dikira waktu tu. Walaupun iman dia sebesar zarah. Orang yang tak ada iman kekal neraka selama-lamanya. Dan bila dapat disebut di sini dan dikira-kira tu, dia dapat buku. Kita dapat buku, dikira, buku kira-kira, report card ataupun suhuf, boleh juga. Yang mana dia akan ditimbang. Banyaklah riwayat kata macam mana cara timbang. Ada kata timbang dua macam penimbang, letak belah sini, tak belah sini. Ada kata tak gitu. Dia ada macam letak aje, letak kira tahu dah. Macam digitalnya. Penimbang digital. Letak gitu aja. Ditimbang. Yang mana baik banyak ke yang baik banyak ke yang jahat yang banyak. Maka dapat tahulah dia lepas dah dapat keputusan, report card dah dapat, dah tulis, syurga neraka dah tulis dah, markah dah tulis. Bila dah tulis, malaikat pun bagi. Malaikat jaga, yang kata jaga mizan tu neraca tadi tu, yang jaga tu adalah Jibril. Okay. Jibril ambil, Jibril bagi balik. Kadang-kadang dia bagi tangan kanan, kadang-kadang dia bagi tangan kiri. Surah apa? Surah Waqiah ada cerita. Wa kuntum azwajan thalathah. Pada hari itu akan terbahagi kepada thalathah, tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama golongan kanan. Apa maksud golongan kanan? Yang dapat buku catatan dengan tangan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri yang dapat buku catatan dengan tangan kiri. Was-sabiqun as-sabiqun, ni tak ada kena-mengena dengan perbahasan kita. Mana yang ketiga? Golongan sabiqun ni, was-sabiqun ni golongan yang lebih dahulu beriman. Mereka ni VIP lah, para nabi, para rasul, orang mati syahid, pemimpin yang adil. Ada satu lagi golongan dapat daripada belakang. Tu ayat lain. Dia dapat satu dapat tangan kanan, tangan kiri, setelah ikut belakang. Yang kat kiri dan kat belakang tu celakalah dia. Maksudnya dia tak lulus. Dia tak lulus, dah tahu. Yang dapat dengan tangan kanan, dia ada cerita dalam Quran juga, saya tak sempat cari ayat dia. Yang mana bila dapat tu, bila ditunjukkan diberi dapat, tangan kanan, tengok, oi, aku lulus. Dia akan pergi kembali kepada kaum keluarga dia dengan gembira. Oh, ayah, contohlah. Ayah, dapat lulus ayah. Ayah lulus juga. Macam tu lah. Pakat-pakat kembali, bergembira pada waktu tu. Lepas tu pergi pula, adiknya pula pergi. Oh, lulus juga. Dia akan pergi cari balik keluarga. Berkumpul balik. Untuk nak seronok waktu tu. Sebab lulus. Tu ada sedikitlah cerita tentang waktu tu. Dan melalui titian siratal mustaqim yang kita nak minta tiap hari. Kita minta hari-hari dalam Fatihah. Titian tu titilah jambatan. Siratal mustaqim tu jalan yang lurus. Titi ni, jambatan ni, nak bagi tahu halusnya dia, selai rambut potong 7. Itu pun bukan suruh potong, nak bagi tahu halusnya. Lebih tajam daripada mata pedang.
Bukan nak pergi ukur berapa mata pedang tu, bukan. Nak bagi tahu halusnya. Halusnya jambatan tu bagi orang yang maksiat, bagi orang kafir. Orang kafir dia tak tempat langkah, jatuh terus. Orang kafir. Orang yang beriman ni yang sampai tengah jatuh. Yang orang beriman yang berdosa. Langkah 2-3 langkah jatuh, sampai tengah jatuh. Ujung-ujung dah, nak sampai dah jatuh. Ada yang lepas, ada yang jatuh. Hanya orang beriman. Orang kafir tak. Tak sempat nak pergi jambatan tu. Sebab terlalu halus. Terus jatuh. Halusnya. Dan itu bagi orang kafir. Orang yang beriman, tapi buat maksiat, dia bukan besar tu. Dia mungkin besar sikit. Mungkin sejengkal kot besar dia. Orang yang beriman buat dosa tapi tak banyak sangat. Mungkin sedepa kot. Mungkin orang yang beriman dan dosa dia sikit aja, lagi besar macam highway. Ataupun orang beriman tak ada buat dosa. Tak logik pula tak ada buat dosa. Maksudnya dosa yang dia buat, dia memang ada buat dosa, lepas tu dia minta ampun. Bila minta ampun macam tak ada dosa. Maka dia dapat highway besar. Jadi titian syirat ni dia besar kecil bergantung kepada orang tu. Dia bukan halus je, tidak. Bagi orang kafir halus lah. Bagi orang beriman mungkin highway besar. Bagi orang yang baru ni masuk korban dan korban dia lillahi ta'ala, mungkin naik lembu. Dengan syarat korban dia sah cukup syarat semua dan kerana Allah Ta'ala. Dia memang kerana Allah Ta'ala, bukan sebab nak menunjuk ke, bukan sebab semua. Memang betul-betul kerana Allah Ta'ala. Maka Allah terima korban tu, naik lembu. Tapi pendapat tu, hadis tu sebagai ulama kata hadis dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh pakai untuk fadail amal. Jadi titian sirat ni dia ada di bawah neraka jahanam. Ni neraka jahanam. Okey, ni titian sirat. Sini mahsyar, sini syurga. Neraka jahanam, dia bila jatuh, dia boleh jatuh ke neraka bawah-bawah lagi. Tu. Sebab neraka jahanam neraka yang paling ringan. Orang yang masuk neraka jahim, tiba-tiba dia pergi masuk neraka jahanam, dia kata Allah sejuknya. Gitu. Allah bestnya neraka jahanam. Sebab apa? Aku dah 14 juta tahun dah duduk dekat neraka hawiyah ke, neraka saqar ke, neraka yang lain lah. Neraka jahanam ni sejuk bagi dia. Nak bagi tahu neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan tu lah percikannya satu. Datang ke bumi, celup dalam air laut 7 lautan. Itu yang kita duk pakai satu dunia sejak zaman Tok Adam sampai sekarang. Daripada yang kata yang paling ringan tadi. Memang tak boleh nak bayang macam mana dia punya panas. Jadi neraka jahanam, dan kalau orang masuk neraka jahanam, dia tak semestinya masuk neraka jahanam. Dia mungkin tembus ke neraka-neraka lain di bawah ni. Cuma orang yang beriman, ketika dia masuk titian sirat, dia akan terus masuk dalam neraka. Orang beriman yang maksiat, dia akan masuk ke neraka jahanam, dia berhenti kat situ aja. Orang kafir lintas masuk, tembus ke neraka apa yang dia masuk. Bila habis semua neraka yang lain, 6 neraka yang lain, semua tutup. Teri terus. Tapi neraka jahanam tidak, sentiasa terbuka. Kerana neraka jahanam boleh keluar. Orang masuk neraka jahanam boleh keluar. Orang masuk neraka 6 lagi yang lain tak boleh keluar dah bila masuk selama-lamanya. Jadi siapa yang masuk neraka jahanam ni? Orang yang beriman, ada iman tapi dosa banyak. Maka nak cuci dosa dia tu. Dalam tu lah nak cuci. Jadi dia akan lalu, dia akan gelincir jatuh untuk cuci dosa dia. Okey, sambung lagi. Dan dimasukkan segala mukmin ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Orang yang bila timbang berat belah pahala, maka terus masuk syurga selama-lamanya. Dan dimasukkan kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Yang kafir masuk neraka juga kekal selama-lamanya. Orang mukmin masuk syurga kekal selama-lamanya. Dan dimasukkan segala mukmin, jadi kita bahas sebab tu. Dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa, ni sebut tadi. Dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka. Neraka ni neraka jahanam. Okay? Sekira-kira dosanya. Maksudnya banyak mana dosa nak bakar dosa. Ketika kita di dunia, cara untuk kita buang najis
Cara untuk kita menyucikan najis dengan air. Air mutlak. Untuk kita mengangkat hadas dengan air. Untuk kita mengangkat najis batin, dosa dengan taubat. Tapi dekat akhirat, untuk buang najis dosa dengan api. Di akhirat, di dunia boleh buang dengan air. Ambil wuduk, lepas tu sembahyang. Nak terangkat hadas dengan air. Ada najis dengan air. Dosa dalam dengan taubat. Tapi bila dekat akhirat tak boleh, tak ada taubat dah. Tak ada pakai air dah. Nak cuci dosa dengan api. Api neraka Jahannam. Dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosanya, banyak mana dosanya. Bukan selama-lamanya lah. Okey. Maka dikeluarkan daripadanya. Neraka Jahannam ni boleh keluar lepas habis dibakar dosa. Tapi dia tak main ribu-ribu hari, dia tak main bulan-bulan, puluh-puluh tahun, tak main. Main juta-juta tahun aja. Kata, oh tak apa kot masuk neraka. Sebab nanti keluar juga, kita ada orang ada iman. Tak apa kot. Oh jangan kata tak apa. Juta-juta tahun. Bukan ribu-ribu tahun ke, puluh-puluh tahun ke, bukan. Juta tahun. Tahun tadi pun samalah. Bukan nak bagi tahu tahun sehari-sehari, nak bagi tahu lama. Sebab waktu tu mana ada hari dah. Tak boleh nak fikir waktu tu. Maka untuk kita dapat faham, sedikitlah faham sebagai kiasan, juta tahun. Juta tahun pun tak sempat nak fikir. Tak boleh fikir sejuta tahun. Tak boleh fikir macam mana sejuta tahun. Okay. Maka dikeluarkan daripadanya. Habis dosanya akan dikeluarkan, lalu dimasukkan ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Oh maknanya orang masuk neraka Jahannam ni dia kekal syurga juga? Ya. Jadi macam mana nak masuk neraka Jahannam? Oi, macam pelik macam mana nak masuk? Bukan. Siapakah yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Mereka yang ada iman walaupun sebesar zarah. Apa maksud iman tu? Kenal Tuhan. Dia kenal Tuhannya, pahamannya tentang ketuhanan tu betul, tidak dijatuhkan dia hukum kafir. Walaupun dosa dia banyak, tak pernah semayang, tak pernah buat baik, berzina, mencuri seumur hidup, tapi tetap iman dia ada walaupun sebesar zarah, dia akan masuk ke dalam syurga juga, kekal selama-lamanya dalam syurga. Tapi dalam neraka tu tak kekal, cuma lama mana tu wallahualam. Lama sungguh masuk dalam neraka tu. Neraka Jahannam. Sebab tu iman ni penting. Iman ni saya sebut masa awal-awal datang dulu, iman ni tiket syurga. Tauhid ni tiket syurga. Bila ada tiket syurga, maka memang garanti masuk syurga dengan kita ada iman yang sah. Cuma adakah masuk neraka dulu ataupun masuk syurga terus? Itu amalan. Semayang ke tak, buat baik ke tak, apa sebagainya, ikhlas tak ikhlas dan sebagainya. Tapi nak dapat tiket syurga bukan dengan amalan. Nak dapat tiket syurga bukan dengan semayang tahajud, bukan. Ramai orang salah faham tu. Nak dapat tiket syurga bukan dengan banyak sedekah, bukan. Itu tak nak masuk neraka langsung. Banyak sedekah, kenapa? Aku takut kapi, tak nak masuk neraka. Tu. Kenapa semayang ni, semayang isyak, semayang subuh pagi-pagi, bangun sejuk-sejuk ni? Aku tak nak masuk neraka langsung. Tapi semayang tu bukan yang menyebabkan boleh masuk syurga, bukan. Yang menyebabkan tiket syurga tu adalah iman. Iman tu bila sebut iman, itu percaya tadi tu. Kalau sebut Islam tengok, mengucap 2 kalimah syahadah, buat sembahyang 5 waktu, buat puasa, buat semua, buat. Tapi rukun iman apa? Percaya. Percaya tak kena buat. Percaya ke hati, mana kena buat. Sebab tu iman tu penting. Sangat penting iman tu. Tapi kadang-kadang kita salah, kita nak masuk syurga, kita banyak baca Quran. Bukan kata jangan baca Quran. Quran kita baca tu kerana nak menyelamatkan daripada kita masuk neraka. Tapi bukan tiket syurga. Quran bukan tiket syurga. Quran adalah nak menyelamatkan daripada masuk neraka. Tiket syurga tauhid ataupun rukun iman. Rukun iman yang 6 tu lah. Oh dah hafal dah, percaya pada Allah. Oh tak jadi gitu. Macam kita bahas sebelumnya lah. Tak jadi sekadar percaya gitu. Tak jadi. Kena faham betul-betul. Lepas tu percaya kepada malaikat. Itu yang kita nak bahas satu. Ni rukun iman lah ni. Rukun iman tak kena buat. Yang kena buat tu rukun Islam. Rukun iman tak kena buat. Percaya je. Dengan percaya dapat dah tiket syurga. Nak percaya tu, ingat boleh ke main percaya gitu aja? Tak boleh. Kena ulang-ulang pengajian tauhid sampai mati. Takut-takut setan masuk ke tengah-tengah nanti.
Tapi kalau bab nak belajar semayang, nak belajar wuduk, dah tahu semayang, tak payah belajar pun tak apa. Dah tahu dah nak buat apa. Nak buat apa belajar lagi? Belajar bagus. Tapi tak nak belajar pun tak apa. Sebab dah tahu, dah faham. Tapi kalau bab tauhid, jangan. Lepas belajar, ulang sampai mati. Sebab tu tiket syurga. Tapi kita banyak salah faham. Kita duk sibuk buat amalan-amalan untuk masuk ke syurga. Sedangkan amalan untuk elak daripada neraka, bukan masuk syurga. Jadi nak kata minta jauhlah daripada neraka, banyak mengaji tauhid. Bukannya minta jauhlah daripada neraka, banyak mengaji tauhid. Banyakkan mengaji tauhid. Dalam masa yang sama tak nak masuk neraka kan? Baru buat amalan yang lain. Dalam masa ditanya apa? Dalam kubur tadi, ma rabbuka, siapa Tuhan? Apa agama kamu? Dia bukan tanya sembahyang tak sembahyang. Lepas habis pada tu, dia kata awwalu ma yuhasabu, yang pertama dihisap sembahyang. Itu dari segi ibadah zahir. Itu yang pertama dihisap. Ibadah zahir yang buat fiqhnya. Itu yang pertama tanya. Tapi yang awal lagi ma rabbuka. Ma rabbuka tu siapa Tuhan? Itu bukan buat. Itu pegang ataupun tauhid. Sebab tu penting. Sebab tu dia kata sini, dia masukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka. Kerana dia ada iman walaupun sebesar zarrah. Apabila kita fikir setelah ditimbang amalan dekat mizan, berat sebelah dosa. Kalau berat sebelah pala, masuk syurga. Masuk syurga. Kalau berat belah dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka, cuci dosa sampai habis. Habis dosa, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Masuk dalam syurga selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu dia panggil, dia masuk neraka dengan keadilan Allah. Istilah dia panggil itu. Masuk neraka kerana keadilan Allah. Masuk neraka dengan adilnya Allah. Sebab dosa dia banyak, pahala dia sikit, maka dia dihumban ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Tu ayat dia. Okay? Lepas habis saja dosa yang dia bakar, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Berbeza dengan orang yang banyak pahala. Dosa ada tapi sikit. Okey. Berat belah pahala. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dimasuk dalam syurga dengan keadilan Allah ke? Tak. Dengan rahmat Allah. Sebab apa? Kalau dengan keadilan, kena bakar dulu. Sebab dia ada pahala banyak ni, dosa banyak ni. Bila timbang, berat belah pahala. Kalau masuk syurga dengan keadilan, bakar dululah banyak dosa. Lepas tu baru masuk syurga. Tapi kenapa masuk syurga terus tak bakar? Masuk dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Orang yang masuk neraka dengan keadilan Allah. Tu betul beza kat situ. Dan bila masuk syurga pula, masuk syurga tu pula bukan masuk syurga sekadar pahala je. Dia masuk neraka sebab banyak dosa. Habis bakar dosa, dia masuk syurga. Berapa lama masuk syurga? Selama-lamanya. Kalau dengan keadilan, masuk syurga dengan keadilan, masuk syurga berapa sampai habis pahala? Habis pahala dah. Tapi kenapa masuk syurga selama-lamanya? Masuk neraka sekadar dosa aja. Itulah masuk neraka kerana keadilan Allah, masuk syurga kerana rahmat Allah. Sebab tu masuk syurga selama-lamanya. Kalau masuk syurga kerana keadilan Allah, berapa banyak sangat pahala kita. Masuk syurga sempat 3 hari kena keluar balik dah. Habis dah. 3 hari ke? Ya ke 3 hari? Silap-silap berapa minit je masuk, habis dah. Pahala dah habis, keluar. Betul. Nak azan ke apa? Nak azan? Boleh? Kita sambung sikit lagi nanti. Masuk syurga sikit je lagi. Syahdan tu. Dan masuk syurga dan neraka itu kesudahan tempat kediaman. Allahu Akbar.
Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kerana itulah kalau kita tengok ahli-ahli hukama, dia mengatakan kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan keadilan. Jika dengan keadilan Allah, masuk syurga tu sekadar pahala yang ada. Itu pun kalau ada pahala. Kalau banyak sangat pahala, masuk syurga. Lepas pada tu, habis pahala tu, keluar. Tapi kenapa masuk syurga selama-lamanya? Bagi yang ada masuk syurga kerana pahalanya banyak, dosanya sikit, bila dia masuk syurga, dosa tadi tu burn, halal. Kira halal. Sepatutnya macam mana dosa dia yang sedikit tu? Halal. Bila termasuk dalam neraka sebab banyak dosa, lepas habis bakar dosa dia, masuk syurga selama-lamanya juga. Itulah masuk neraka dengan keadilan Allah, masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka syurga itu maka syurga dan neraka itulah kesudah-sudahan tempat kediaman segala manusia. Last sekali tak ada, habis kat syurga ataupun habis kat neraka. Last. Tak ada dah. Dan tiada lagi mati, tak mati dah. Masuk syurga tak mati, masuk neraka pun tak mati dah. Dan berpindah isi kedua, tak berpindah dah. Habis dah. Habis. Saya tengok cerita, Jibril pernah cerita kat Nabi, dulu ada seorang lelaki, dia buat satu ibadah tak henti-henti selama 500 tahun. Cerita lama dululah. Orang dulu hidup 500 tahun, 1000 tahun biasa je. Seorang lelaki ini dia melakukan ibadah tak berhenti-henti selama 500 tahun. Dia mengasingkan dirinya dekat atas bukit, dekat sebuah pulau, seorang-seorang. Confirm dia tak buat maksiat, dia kata. Maka memang dia tak buat maksiat. Habis tu rezeki makan minum dia macam mana? Allah kurniakan rezeki kat dia, ada satu mata air sebesar ibu jari. Ada mata air dekat pulau tu. Untuk dia minum, untuk dia bersuci. Kemudian Allah bagi satu pokok delima. Tu je. Berbuah untuk dia makan. Tu je. Selama 500 tahun dia beribadah. Doa dia pada Allah supaya Allah matikan dia dalam sujud. Dan akhirnya dia mati dalam sujud. Pada hari kiamat, ditimbang amalannya. Allah suruh malaikat masukkan lelaki tadi ke dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah. Lelaki tu kata, jap. Kenapa tak masukkan aku dengan amal baik yang aku buat 500 tahun? Kenapa masuk dengan rahmat Allah pula? Kata, masukkanlah aku ke syurga dengan amal baik yang aku buat. Atas permintaan dia, dikumpulkan segala nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat dia, dan dikumpulkan semua pahala-pahala yang dia buat. Akhir sekali, seteguk air, tarik nafas, tak boleh nak bayar dah nikmat itu berbanding dengan yang dia buat ibadah 500 tahun. Nikmat yang kita tak sedar, itu baru tarik nafas. Nikmat sekecil-kecil nikmat. Apa nikmat yang kita kata? Makan sedap. Tak. Tu dah kira tu. Nikmat sekecil-kecil yang kita tak perasan. Nikmat buang air kecil.
Buang yang kecil ni satu nikmat. Nikmat. Ada orang kalau susah nak buang okey lagi, kalau tak keluar. Saya ada kenal seorang, dia kata setiap kali nak kencing dia akan berdebar-debar, muka dia merah. Sebab dia ada batu karang. Dia terpaksa teran sampaikan kelakar dia sebut. Masa dia cerita tu kelakar. Dia kata air mata lagi banyak daripada keluar daripada kencing. Pedih. Pedih sangat sebab batu karang. Terang air mata keluar ni, peluh-peluh keluar. Air kencing keluar 2-3 titik je. Dia datang tanya Tok Guru macam mana nak, sebab dah pergi doktor, dah pergi tu, doktor nak buat pembedahan begitu gini, dia tak nak buat pembedahan. Nak kalau ada petua-petua, bacaan-bacaan apa dan sebagainya lah. Itu yang saya tahu cerita tu. Dia kata, aku dalam bank ada 200,000. Ni cerita lama ni, 30 tahun lepas. 200,000 banyak kan, 200-300 ribu dia kata ada dalam bank. Banyak dah masa tu. Kalau lah kencing elok ni, habis duit aku tak apa. Nampak? Nak bagi tahu, nikmat duit tu, kita kata nikmat duit tu dia besar. Tak. Kecing lagi besar. Malah kalau ada 20 juta ni, 20 juta, ambil 20 juta terus. US dollar 20 juta. Sebab duit Malaysia murah, ambil US dollar mahal. 20 juta. Ada dalam bank, duit kita. Tak boleh kencing sehari. Boleh tahan lagi? Tahan. 2 hari. 3 hari. Boleh? 4 hari. Okey. Masuk hari kelima, kalau nak kencing, bagi 20 juta. Agak-agak bagi tak? Tak bagi. 6 hari. 7 hari. Tak ada sampai ni sebenarnya. Kena 2 hari je. Kembung dah perut ni. Kembung dah. Nak bagi tahu nikmat kencing pun tak boleh kita nak balas. Kalau kata nak dengan amalan kita yang buat semayang apa, tak khusyuk pun. Apa amalan yang kita buat? Ikhlas macam mana yang kita buat? Nak balas nikmat kencing pun tak payah cerita nikmat makan sedap, nikmat anak-anak, nikmat lain, tak payah tak cerita nikmat tu. Nikmat kencing satu aja pun tak terbalas. Tiba-tiba dia kata nak masuk syurga dengan amalan 500 tahun yang dia buat. Maka bila dikumpulkan, rupa-rupanya tak boleh balas sikit pun. Sikit pun tak boleh balas nikmat tu. Nikmat yang Allah bagi dengan amalan ibadah yang dia buat. Sebab tu kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah besar. Jangan putus asa. Ada orang yang dah hampir-hampir dah nak masuk neraka dah. Tiba-tiba stop. Atas sebab-sebab tertentu masuk syurga. Sampai ada yang dah masuk neraka, dikeluarkan. Allah keluarkan. Atas sebab-sebab tertentu lah. Adalah kisah-kisah dia. Kadang-kadang sebab syafaat Nabi. Dan macam-macam sebab yang lain. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah walaupun dah tua. Walaupun dah, aku tak ada harapan dah. Jangan. Walaupun Nabi sendiri pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Ada hadis ini menceritakan tentang sahabat tanya dekat akhirat nanti. Saya bacalah sikit hadis ni. Lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang akan selamat di akhirat kerana semata-mata amalannya, Nabi kata. Qala rajul, seorang lelaki berkata, wala iyyaka ya Rasulullah, engkau sendiri pun sama ke? Ke kami aja? Nabi jawab, wala iyaya. Ya, walaupun aku sendiri pun. Aku sendiri pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Katanya, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Walaupun aku sendiri pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Tak ada orang masuk syurga dengan amalan yang dia buat. Cuma adat cakap boleh. Kenapa semayang ni? Nak masuk syurga lah. Kenapa ni? Takut pada neraka lah. Itu adat cakap, tak ada masalah. Cuma hakikatnya masuk syurga kerana rahmat Allah. Syahdan, yang terakhir, syahdan. Barang siapa menyangkal akan hari kiamat atau dipersenda-sendakan. Dia kata hari kiamat tak ada lah. Orang yang kata tak ada azab kubur, berdosa besar, fasik tapi tak kafir. Bila dia kata tak ada azab kubur. Tapi kalau dia kata tak ada hari kiamat. Hari kiamat azab kubur lain. Azab kubur mati, ada azab kubur dulu. Lepas tu tiupan sangkakala kiamat, kan? Kiamat. Ni siapa yang menyangkal tak ada azab kubur, dia kata, dia masih lagi Islam tapi dosa besarlah. Sesiapa yang menyangkal hari kiamat, maka senyap jadi kafir ia.
Menyangkal kata hari kiamat tak ada lah. Mati kita mati gitu aja, kufur. Sebab tu kata ni iman, rukun iman. Atau dipersenda-sendakan katanya. Dia persenda-sendakan hari kiamat. Tiada aku takut akan hari kiamat. Kau tak takut tak takut mati ke? Tak takut nanti kat hari kiamat kena masuk neraka ke? Tak takut dah. Dia main senda gitu. Kufur. Jangan duk main gitu. Tu senda. Atau akan bahaya kiamat, atau akan baik. Kau tak takut ke hari kiamat nanti? Tak takut. Takut apa? Ada orang kata tak takut apa? Kalau kita nak buat jahat, kata buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat jahat sikit-sikit. Ni dia mula nak bersenda. Saya dengar kecil lagi, saya dah dengar ni. Tahun 80-an dah dengar dah ayat ni. Nak buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat sikit-sikit. Nanti masuk neraka. Buat jahat sungguh-sungguh. Bila nak lalu titian sirat, kan lalu titian sirat tu, malaikat marah sangat. Ya Allah, dia ni buat jahat sungguh. Marahnya malaikat sepak dia. Sepak sampai masuk syurga. Dia senda-senda gitu. Jangan buat sikit. Kalau buat sikit-sikit, malaikat kata, lintas. Kita tak lintas, orang tu tak lintas, malaikat sepak je. Naiklah, jadi gitu. Buat sungguh jahat sungguh, dia kata. Malaikat marah sangat. Sepak sampai masuk syurga. Sebab belah sana syurga. Dia buat senda-senda gitu. Jangan buat senda-senda gitu. Kerana apa? Makasanya jadi kafir. Bukan main-main. Sebab tu percaya kepada hari kiamat ni rukun iman. Iyalah, bila kita mainkan rukun iman, kita tolak satu, tak percaya hari kiamat, tak beriman. Sipir iman tak macam sipir matematik. Sipir matematik 5 tolak 1 4. 5 tolak 1 4. 6 tolak 1 5. Sipir iman tolak 1 aja, kosong. Mana-mana tolak. Tak percaya pada Allah, kosong. Tapi percaya pada malaikat, kosong. Tak percaya pada malaikat, tapi percaya pada Allah, percaya pada Nabi. Malaikat je tak percaya, kosong terus. Kosong dengan maksud jadi kafir ya, wal iyadzu billah. Oleh kerana kiamat kita tak tahu bila, maka kenalah percaya pada hari kiamat. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Ini perbahasan sangat berat yang akan datang, iaitu rukun iman yang ke-6. Kita pernah lalu sekali dalam perbahasan qada, dalam perbahasan qudrah dan iradah Allah. Dia masukkan sekali lagi. Sikitlah saya nak baca ni untuk akan datang lah, ni untuk akan datang. Cuba tengok Percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah. Ni jelas-jelas sebut untung baik dan jahat. Apa yang berlaku Allah yang buat. Tak ada yang selain daripada Allah buat. Artinya menyungguh dengan hati bahawa segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman, taat dan kufur, maksiat dan sihat, sakit, hidup, mati, semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azali. Kita fokus dekat mana? Bukan dekat iman, taat ni. Ini semua orang tahu. Dekat kufur, maksiat tu, fokus dekat situ. Sebab Mu'tazilah tak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dia tak sama. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Cuma sebagai beradab, kena cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Hakikatnya Allah semua. Ini rukun iman yang ke-6, kita akan bahas panjang lebar akan datang. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.